formula asas perniagaan takaful ni? Saya rasa ni ramai yang bila kita berniaga ni, kita tak tahu formula asas perniagaan takaful ni. Siapa yang pernah dengar ni? MAPA dia panggil. Formula asas perniagaan takaful. MAPA jadi dalam perniagaan tahun ni, contohnya lah kan, anda seorang-seorang je buat kerja. Anda seorang-seorang je buat kerja dalam bidang takaful ni. Jadi manpowernya berapa orang? Seorang lah. Seorang. Seorang-seorang buat kerja. Jadi berapa pula aktiviti ratio dia? Jumlah RN yang aktif, contohnya jumlah RN yang aktif tu saya seorang. Jumlah RN dalam agensi seorang. Jadi aktiviti ratio dia 1%. Kan? Productivity pula dinilai melalui jumlah kes dengan jumlah RN yang aktif lah. Kalau katakan jumlah kes 10 satu tahun atau satu bulan 10 bagi dengan 1, 10 lah. Kali dengan average case size. Kalau 10 kali dengan 100, katakan average case size dia satu bulan kita close deal RM100. 10 kali dengan 100. Macam tu. 1000 lah. 1000. Kan? Jadi itu sebabnya kalau kita betul-betul faham formula MAPA ni, kita tak boleh kerja seorang-seorang. Confirm kita tak boleh kerja seorang-seorang kalau kita faham betul-betul formula MAPA ni. Sebab formula MAPA ni, saya rasa berapa ramai orang yang tahu tentang formula MAPA ni. Dulu pun saya pun tak tahu juga apa MAPA ni kan. MAPA ni, rupa-rupanya MAPA ni sangat penting bila anda menjalankan perniagaan dengan takaful. Kan? Sebab kita kena sentiasa lihat manpower yang dekat-dekat ada dekat dalam kita punya, sebagai pemimpin boleh syarikat, kita kena tahu berapa ramai manpower dekat dalam syarikat kita lah. Berapa ramai orang yang kita rekrut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh Namlifa, kalau katakan anda rekrut 10 orang tahun ni, tahun depan dia dah jadi 7. Sebab apa? Sebab dia ada attrition, dia panggil penghakisan. Itu sebabnya dalam sistem takaful, tak kisahlah duduk agensi ke, duduk Ihtisas ke, duduk mana-mana sistem pun, yang paling penting adalah rekrutmen, manpower tu. Manpower. Jadi kalau 10, tahun depan jadi 7, tahun satu lagi 5, tahun satu lagi jadi 3. Kalau tahun pertama je kita buat rekrutmen, jawabnya tunggulah 4 tahun, 5 tahun, daripada 10 dah jadi 3 orang, atau 2 orang, atau seorang. Lama kita tinggal seorang-seorang buat kerja. Itu sebabnya kita kena sentiasa dalam formula MAPA ni kena sentiasa membuat rekrutmen. Apatah lagi di dalam sistem Ihtisas, rekrutmen yang anda buat akan menghasilkan pendapatan berganda. Kan anda akan dapat pendapatan berganda dengan cara rekrutmen. Sebab orang yang anda rekrut tu akan menghasilkan produktiviti. Tapi kalau kita rekrut saja pun tak boleh. Ada orang cakap, rekrut je lah. Mana boleh rekrut saja. Sebab tak ada aktiviti. Kan tadi dalam SMART tu kena ada aktiviti. Aktiviti itu maksudnya rakan niaga yang aktif menghantar pelanggan-pelanggan baru setiap bulan. Kalau daripada 10 orang tu 3 orang je yang aktif. Kan? 3 orang. Jadi activity ratio tu 30%. 30%. 3 daripada 10. Kata daripada 10, 3 orang je aktif. Jadi 3 daripada 10. Bagus ke 3 daripada 10 ni? Kalau faham lah. Saya kalau 3 daripada 10 tu, kalau katakan satu kapal tu, ada 10 pendayung dia. Kita bayangkan macam tu. Daripada 10 tu, 3 orang je mendayung. Lagi 7, duduk diam-diam tengok tepuk tangan kawan-kawan dia mendayung. Jadi, agak-agaknya kapal tu apa jadi? Lama-lama kapal tu karam. Itu sebabnya dalam organisasi yang bagus, kan, berdasarkan pada gaya kepimpinan, kalau boleh 10 orang tu berkayuh. Kan? Daripada 10 orang tu berkayuh. Berkayuh tu bukannya nak suruh dia berkayuh sama-sama lah. Ada yang kuat, ada yang tak kuat. Tetapi yang lebih penting bila semua berkayuh akan menyebabkan apa? Menyebabkan produktiviti pun meningkat. Mungkin tenaga seorang tu tak boleh cukup untuk cover keseluruhan produktiviti. Tapi kalau 10 orang tu, kalau seorang buat satu pelanggan setiap bulan, maknanya jumlah kes dia akan jadi banyak. Jadi banyak produktiviti bergantung kepada jumlah pelanggan. Dia bahagikan dengan jumlah rakan niaga yang aktif. Kalikan pula dengan apa? Dengan average case size lah. Ini adalah sejajar dengan formula profit yang telah saya share sebelum ni. Formula profit. Dalam formula profit dikata bilangan pelanggan kali dengan berapa RM yang kita collect daripada pelanggan dan juga frekuensi.
frekuensi. Jadi average case size ni kita tengoklah berapa yang kita nak charge dekat pelanggan. Lagi besar kita charge dekat pelanggan, 500 seorang pelanggan, 1000 seorang pelanggan. Jadi bertambah besarlah average case size kita. Average case size. Jadi formula ni semua orang kena ingat. Kalau boleh yang ada depan skrin tu ambil gambar mapa formula ni. Sebab mapa ini berguna kepada anda sebagai pemimpin syarikat pada masa depan insya-Allah. Dan sekarang pun sebenarnya bila anda dah start rekrut, anda kena tahu mapa masing-masing jadi dekat dalam sistem ikhtisas kita cakap kena hantar minimum berapa? 4. Ini tak ada pilihan. Mesti hantar 4. Budaya ikhtisas wajib hantar 4. Maknanya seminggu satu je. Bukan minta seminggu sampai 10 kan. Itu budaya kita seminggu satu minimum lah. Tapi siapa nak buat 20 ke 30 ke macam saya punya rakan niaga tu dia buat sampai 60 satu bulan. 60 banyaklah komisen ni kan. Itu saja. Nak buat 60 ke 70 ke 100 satu bulan terpulang masing-masing lah. Tapi budaya kita 4 kita tengok pula dalam mapa formula ni secara detail dia. Apa dia? Kan mapa formula tu. Satu, manpower, manusia. Kan? Manpower ni penting dia adalah dinamik dan berubah-ubah. Mungkin tahun depan orang ni bertenaga. Tahun satu lagi orang ni bertenaga. Kan? Jadi tenaga manusia ni penting untuk kita kekalkan. Sebab apa? Sebab biasanya akan ada penghakisan penghakisan. Ada rakan niaga yang mungkin dia dapat kerja lain, dia dapat peluang baru. Kan? Jadi kita kena terima hakikat dalam industri takaful ni tidak semua orang akan kekal bersama dengan kita. Bukannya kita rekrut seorang tu 10 orang ke 20 orang 30 kita anggap semua akan kekal. Tak. Sebab dia akan berlaku penghakisan. Maksudnya kadang-kadang rakan niaga kita berlaku pula sakit, meninggal dunia. Itu pun penghakisan juga. Jadi macam mana kita nak gantikan balik penghakisan ni? Dengan mengambil rakan niaga baru. Itu sebabnya bila kita ada tenaga manusia, kita kena sentiasa mengambil rakan niaga baru. Kan? Untuk memastikan tenaga manusia ni cukup untuk membantu kita lah syarikat kita pada masa depan. Mapa formula yang kedua, nisbah aktiviti. Dia bagi activity ratio. Kalau kita tengok tadi saya dah cerita, saya bagi contoh. Kalau kita ada 4 kes, katakan seorang rakan niaga tu dia boleh hantar 4 tiap-tiap bulan kan. Tapi kalau kita ada 10 orang, jika anda punya 10 orang, pada bulan tersebut hanya 4 orang saja yang hantar. Daripada 10 orang tu atau 20 orang yang kita rekrut, hanya 2 orang hantar. Kalau 2 bagi 20, teruklah dia punya nisbah aktiviti tu. Kan? Kalau di peringkat average industri ni, kalau boleh lebih daripada 30% lah. Kalau kita 10 orang tu, tiap-tiap bulan tu 3 orang buat kerja. Kan? Tapi kalau boleh di Ipoh ni ataupun di Norsyah ni, semua orang buat kerja lah. Semua orang buat kerja. InsyaAllah. Mapa formula productivity. Kan? Productivity ni ditakdirkan sebagai bilang kes. Bilang kes yang dihantar atau bilangan pelanggan yang kita close deal. Kan? Bilangan pelanggan yang kita close deal. Contohnya kan, katakan 5 orang ejen menghantar sekurang-kurangnya 1 kes. Maka productivity adalah 4 kes 1 ejen. Kan? Jadi sebab dia ada 20 kan? 20 bagi 5. Kan? 20 bagi 5 4 lah. 4 kes 1 ejen atau rakan niaga. Dan mapa formula yang seterusnya kalau kita tengok, saya detailkan lagi. Ini kalau kita tengok purata, size case, average case size dia panggil kan. Kan jumlah sumbangan katakan 200, setahun 2,400. Kalau peserta B jumlah sejarah saya 2, jadi 300, 900 Jadi kalau kita total upkan semua ni 13,200 average case size, 13,200 bahagi dengan 6 sijil ataupun 2,200 setahun. Jadi dalam formula profit lagi tinggi lagi bagus. Contohnya kalau kita punya average case size kita boleh close deal 300 sebulan. Jadi lebih banyaklah kita punya pendapatan. Okey, tak apa Azan. Tesco nak tutup tak apa. Nanti pasang dekat dalam tu lah. Ni.
Okey, MAPA formula yang okey. Jadi macam mana kita nak ini tolong ambil gambar. Macam mana kita nak tahu yang MAPA kita ni bagus atau tak bagus. Jadi kita kena tengok MAPA ni sebenarnya kena tengok tiap-tiap bulan. Bukan kena tunggu setahun sekali. Tiap-tiap bulan kena buat MAPA ni. Kita tak boleh tunggu setahun sekali buat MAPA. Tiap-tiap bulan kena buat MAPA. Nanti Amalina ada dekat dalam ni kan. Amalina pun kena buat MAPA. Tengok macam mana. Di sini Syah tu. Kan? Contohnya prestasi semasa berapa jumlah RN. Berapa nisbah aktiviti dia. Tengok produktiviti dia. Semua tu dah ada formula kan? Jadi kita tengok pula prestasi tanda aras. Tanda aras tu berapa yang benchmark industri contohnya. Ataupun kita tengok rakan kita dia buat 450,000 atau 200,000. Kita nak benchmark macam dia. Dan kita compare, bandingkan dengan prestasi yang dikehendaki lah. Prestasi semasa 5 contohnya, tanda aras 10. Rasa-rasa kita nak berapa? Berapa orang? Jadi kita kena tentukan, kalau macam hari tu di CIP, kita tentukan sendiri berapa target kita. Itu target diri sendiri dalam CIP tu. Tetapi dalam MAPA ni kita kena tentukan, adakah kita nak seorang-seorang kekal seorang-seorang sampai bila-bila ataupun kita nak tambah. Jadi kita kena pastikan bertambah lah. Kalau kita pemimpin yang baik, kita nak ada grow dia panggil kan, tadi kan, peningkatan. Mungkin tahun bulan depan satu lagi, bulan satu lagi. Kalau boleh dalam budaya M4R1 Ikhtisas 12 lah satu tahun. Itu minimum. 12 tu minimum. Kalau boleh lebih lagi Lepas tu tentukan nisbah aktiviti. Daripada 10 orang tu berapa orang yang nak buat kerja? Kan? Ataupun daripada 20 orang rekrut berapa orang yang betul-betul buat kerja? Kalau 10 orang buat kerja, bagi yang 20, 50%. Itu baguslah. Bagusnya. Biasanya average industri 30%. Itu biasa, normal average industri. Seterusnya productivity. Productivity tadi kan kita dah tentukan berapa percentage. Tengok tadi productivity. Ini dia productivity. Kita tengok kan. Kita tengok berapa kes yang dihantar. Oleh berapa orang, katakan tadi 10 orang saja yang menghantar kes, berapa kes yang dihantar? Kalau katakan walaupun 10 orang dapat 100 kes, baguslah. Kan? Baguslah maksudnya. Kan 100 bagi 10, 10 berarti 10 Dan juga size case, yang ni sebenarnya kita kena duduk dan buat. Jadi nanti kalau saya ada masa, saya turun ke sana.